Mungkin mungkin sebelum tu ada ramai yang salah faham. Kerana B40, 40, T20 sebenarnya tak dipansuhkan. Nak naikkan pendapatan setiap kategori itu adalah tanggungjawab kerajaan. Tapi subsidi tidak dibagi semata-mata kerana klasifikasi ini. Saya setuju ini. Dan disposable income ni konsep yang baru. Saya cuma nak bertanya kepada Yang Berhormat daripada pendengar tadi. Apabila kita mengisi dalam 39 soalan tu, dia ada tanya tanggungan pinjaman, pinjaman peribadi dan sebagainya. Siapa yang akan membuat pengesahan data itu? Sebab kedua, kita lihat masing-masing agensi dah ada data. Seperti mana Yang Berhormat katakan. Bagaimana kejituan data itu dapat disahkan? Kerana dalam sistem nak kita isi itu, dia tidak ada pengesahan yang boleh kita buat apa-apa perubahan. Jadi kenapa tidak secara interaktif masukkannya itu? Dan ketiga, soalan saya ialah, kalau kita padukan pada disposable income, ada satu masalah. Orang yang lebih, kalau diberi kita, bukan kata mahal sedikit banding dengan orang lain, dia berjimat-jimat. Yang ini yang disposable income dia mungkin lebih tinggi. Bagaimana membuat correction tentang apa persepsi ini dan juga keselamatan data. Sebab PDPD, agensi tak akan dedahkan. Tetapi bagaimana kita nak menghindar daripada hacker masuk, ambil semua maklumat itu dan akhirnya kita akan jadi mangsa. Apakah jaminan kerajaan tentang ini supaya data itu tak bocor? Saya rasa ini akan meyakinkan rakyat untuk mengisi dalam sistem padu ini. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih, Hitam. Saya rasa ada sedikit kekeliruan. Bila kita sebut tentang pendapatan boleh guna bersih isi rumah dan kita menentukan perbelanjaan asas kehidupan wajar, itu tidak bergantung kepada apa yang diisytiharkan oleh isi rumah. Kerana data-data itu telah pun ada di dalam data pentadbiran kerajaan ataupun data-data makroekonomi berdasarkan kepada kajian survey pendapatan dan perbelanjaan isi rumah. Sebab itu kita tahu contohnya, kalau pendapatan kehidupan wajar di sesuatu kawasan adalah 3,000 contohnya, dan untuk hidup dengan taraf itu, sewanya berapa, makanannya mengikut kategori kalori, mengikut umur dan sebagainya. Ini memang data yang telah ada dan penentuan berapa yang ditolak daripada perbelanjaan asas kehidupan wajar itu bukanlah daripada yang diisytiharkan di dalam Kemas Kini Padu. Dia berdasarkan data ekonomi yang dikumpul daripada 89,000 isi rumah tadi, yang ini jugalah yang menjadi asas kepada semua data-data yang lain. Kemas Kini itu diperlukan untuk beberapa tujuan khusus. Pertamanya ialah untuk kita memastikan tidak ada keciciran. Jadi kalau ada contohnya kumpulan atau keluarga yang pendapatannya dan pendapatan boleh guna bersih keluarganya itu memang layak untuk dapat pendapatan, tetapi tidak pernah ada dalam senarai baik STR, baik JKM dan sebagainya, inilah yang menjadi tujuan pertama untuk mengenal pasti kumpulan-kumpulan ini, iaitu untuk kita mengatasi exclusion error. Satu lagi ialah untuk mengatasi inclusion error. Kerana ada juga orang yang sebenarnya dia ada di dalam senarai penerima selama berpuluh tahun, tetapi sebenarnya dia tidak layak. Sama ada kerana dia tidak isytihar ataupun kerana keadaannya itu telah bertukar. Oleh sebab itu, melalui Kemas Kini ini, setelah ia berlaku, ia membolehkan algoritma di dalam padu itu menentukan kesahihan. Akan ada beberapa kategori-kategori yang khusus. Contohnya, kalau data pentadbiran itu tepat dengan segala yang telah diisytiharkan, yang ini sudah tentu adalah satu kategori kumpulan isi rumah yang kita panggil gold standard. Maksudnya data pentadbiran dengan keadaan yang sebenarnya itu adalah betul-betul tepat. Tapi kalau ada perbezaan ataupun ada perkara yang berlainan, algoritma ini akan mengesahkan dan kemudian akan dimasukkan dalam kategori yang akan dikaji dan akan disahkan dengan lebih baik. Contohnya,
ada keluarga yang selama bertahun-tahun mendapat bantuan kerajaan melalui daripada BRIM sampai STR. Kerana kita tidak semak jumlah kereta yang dia ada. Jadi apabila contohnya satu keluarga itu dia dah masukkan, dia tunjuk pendapatan dia 1,500, belanja dia, jadi dia betul-betul miskin tegar dan dia dapat bantuan. Tetapi dengan data pentadbiran, kita dapat tahu sebenarnya dia ada kereta 5 biji. Kereta dia kereta mewah dan anggaran tengok kepada di mana dia duduk dan sebagainya. Ini mustahil seseorang yang pendapatan yang selama ini dia kata banyak ini boleh ada kehidupan seperti ini dan ia disahkan oleh data-data pentadbiran. Yang ini masuk satu kategori yang hitam. Yang ini masuk satu kategori. Dan kita akan mula bersihkan satu persatu. Jadi itu sebenarnya tujuan kemaskini itu. Sebenarnya untuk membolehkan, kalau sebelum ini setiap kali kerajaan membangunkan satu program sosioekonomi dan bantuan yang besar, memang akan timbul masalah. Ada orang kata saya patut dapat tapi tak dapat, orang itu sepatutnya tak dapat dan sebagainya. Jadi padu ini ialah satu cara yang kita menginstitusikan, termasuklah dengan kemahiran data yang lebih tinggi, supaya itu memudahkan kerajaan untuk mengenal pasti, membersihkan dan mencapai mereka yang sebelum ini terkeluar daripada bantuan yang sepatutnya. Terima kasih, Pak Hitam.